Okey, bismillah. Okey, kita sambung. Okey, tadi Ustazah dah terangkan sikit berkenaan tentang ayat-ayatnya, kemudian syarah ayat, seterusnya makna kalimat dan juga syarah ayat. Al-an wasil ila sabab nuzul al-ayah. Apa sebab turunnya ayat ini? Wa hadhil ayah nazalat fi sya'nil Aus wal Khazraj. Ayat ini sebenarnya diturunkan berkenaan tentang kaum Aus dan Khazraj. Kana bainahum qitalun qabla al-Islam bi 40 aman. Sebenarnya mereka ini sebelum Islam, mereka ini saling berperang, saling bermusuh-musuhan, iaitu selama 40 tahun. Lama tu macam mana? Macam mana mereka hidup dalam keadaan mereka saling berperang selama 40 tahun. Sehinggalah mereka ini hatta kadu ay yatafanu, sehingga saling berpecah-pecah, sehingga saling menafikan, bermusuhlah. Falamma bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, sampailah ketika Nabi diutuskan di Mekah, amana bihi al-Aus wal Khazraj wa hum bil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengamankan mereka, iaitu kaum Aus dan Khazraj, dan mereka itu wahum bil Madinah, dan mereka berada di Madinah. Summa kharaja ila Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Makkah qabla yuhajir minhum 70 rajulan. Sehinggalah mereka keluar pergi berjumpa dengan Rasulullah di Mekah, sebelum mereka berhijrah. Di kalangan mereka adanya 70 orang lelaki yang pergi berhijrah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ammahu al-Abbas hatta ata ila al-Aqabah ila 70 rajulan. Ini yang kita kata perjanjian Aqabah. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dia, pakciknya iaitu Abbas, dan berjumpa dengan mereka di Aqabah, iaitu berjumpa seramai 70 orang lelaki daripada kalangan orang Ansar, iaitu orang Madinah. Fa'ahadu, dan mereka pun mengikat perjanjian. Summa raja'u ilal Madinah, dan mereka kembali ke Madinah. Wahajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahim ba'da haulaini. Kemudian Nabi pun berhijrah kepada mereka selepas 2 haul. 2 haul ni, kiraan 2 haul ni macam 2 tahun lah lebih kurang. Fa waqa'at bainal Aus wal Khazraj ulfatun, dan maka antara Aus dan Khazraj mereka itu saling tidak bermusuhan, dan mereka saling berbaik-baik. Wazalan anhum al-adawatu allati kanat bainahum fil jahiliyah bil Islam, dan yang mana mereka ini sebelum ini bermusuhan ketika mereka jahiliyah, tetapi mereka telah disatukan hati mereka dengan Islam. Itu sebab nuzul ayat, iaitu yang berlaku ke atas kaum Aus dan Khazraj. Mereka telah didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan agama, dengan hablullah, dengan agama Allah. Dekat dalam hiwar ni dia cakap al-i'tisam wa tamassuk bil Quran wa bi dinillahi ta'ala wa ta'atihi amrun matlub fil Islam. Berpegang dengan Al-Quran dan agama Allah Ta'ala dan mentaatinya adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Famin khilalihi yajtami'ul muslimin ala wahdatil hadaf wal ghayah min ajli himayati hurumatil bilad wa difa'iha an udwanil mu'tadin. Maka daripada segi ini kita kena berpegang dengan Allah, berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan agama Allah. Maka ini akan menyatukan orang Muslim, orang Islam dengan satu hadaf, dengan satu al-hadaf ni apa? Matlamat, wal ghayah, cita-cita, sama juga matlamat, min ajli himayati, untuk apa? Untuk melindungi negara dan juga mempertahankan negara daripada musuh-musuh. Jadi pentingnya kita bersatu padu, pentingnya kita orang Islam kena bersatu. Untuk apa? Antaranya adalah untuk
menjaga agama, menjaga negara daripada musuh Islam. Okey, itu pentingnya. Okey, seterusnya, okey, yang ini berkenaan tentang ya. Okey, mafhum hablillah. Apa yang dimaksudkan dengan hablillah dekat sini? Okey. Hablillah dekat sini ialah, kat sini ada berapa semuanya? Tengok kat situ ada 5. Ada 5 yang dimaksudkan dengan tali Allah. Iaitu yang pertama, ni kena ingatlah, antum mesti kena faham dan kena ingat. Hablullah dekat dalam ayat surah Ali Imran ini bermaksud yang pertama ialah Al-Quran, iaitu kita kena berpegang dengan Al-Quran. Yang kedua al-jamaah. Jamaah ni apa? Kumpulan lah. Dalam Islam kita mesti kena letakkan jamaah. Kalau kita seorang-seorang mana lagi kuat antara al-fard, iaitu seorang-seorang dengan jamaah. Contoh dalam satu kelas, kalau kita seorang-seorang, kita mampu tak untuk buat sesuatu untuk mencantikkan kelas ke, untuk apa-apa saja aktiviti dalam kelas? Mungkin tak untuk seorang-seorang, tapi bila dalam jemaah kita akan jadi kuat. Musuh Islam juga takut bila melihat orang Islam bersatu. Okey. Yang ketiga al-Islam. Okey, hablullah itu adalah Islam. Islam itu adalah tali Allah, agama. Yang keempat ahdullah, janji Allah. Dan yang kelima al-ikhlas. Okey, itu yang dimaksudkan dengan hablullah. Jadi semuanya ada 5 mafhum bi hablullah, hablillah. Okey, maksud tali Allah. Okey, untuk muka surat yang seterusnya, okey, yang tadi Ustazah sebut tadi, kita antaranya yang kita nak dapat untuk kali ini ialah kita nak tahu tentang at-taqwa. At-taqwa asasul ukhuwah. Okey, takwa merupakan asas dalam persaudaraan. Idzan hunaka mafhum at-taqwa dari segi al-lughah wa fil istilah. Okey, dari sudut bahasa, apa yang dimaksudkan dengan at-taqwa? As-siyanah wal hadru wal wiqayah wa ijtinabi ma huwa makruh aw qabih aw dar. Okey, jadi maksud takwa ialah as-siyanah. Siyanah ni apa? Memelihara. Okey, wal hazru. Hazru ni apa? Amaran. Okey, ancaman. Wal wiqayah. Wiqayah, kita kata wiqayah ni contoh perkataan al-wiqayah ini ialah maksudnya ialah kita kata apa nak sebut, nanti kita tengok lagi, kita rujuk, tak ada dekat dalam kepala Ustazah pula maksud wiqayah. Okey, al-ijtinab ma huwa makruh aw qabih aw dar. Menghindarkan apa yang dibenci oleh Allah ataupun yang tidak disukai ataupun yang menjadi kemudaratan. Okey, wiqayah ni kita kata memelihara lah, maksudnya memelihara. Okey. Okey, seterusnya. At-taqwa fil istilah at-taharrus min uqubatillahi ta'ala wa azabihi. Okey, wa azabihi bi ittiba'i awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Jadi at-taqwa dari sudut istilah ialah berjaga-jaga, berhati-hati dengan hukuman ataupun akibat yang Allah akan berikan dan azabnya, iaitu dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu at-taqwa. Taqwa dari sudut istilah. Jadi kalau dari segi bahasa ni, itulah maksud dari segi bahasa dia, bahasalah, dia satu-satu macam ni kan. Okay, tapi yang kita kena faham ialah taqwa dari segi istilah. Jadi kita takwa ini ialah kita kena rasa takut, okey, rasa takut dengan azab dan hukuman Allah, maka kita akan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Okey, jadi ini yang kat bawah ni ialah berkenaan tentang keterangan at-taqwa. Okey, jadi saya rasa yang dekat bawah ni insya-Allah lah tak perlu kita nak tekankan satu-satu. Okey. Okey. Okey, ini pun sama, yang penting kita tahu apa yang dimaksudkan oleh mafhum at-taqwa. Okey, insya-Allah kita sambung untuk yang seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya, okey, ini yang terakhir sekali, ma yu'khadhu minal ayah. Okey, kat dalam ni ada 4 ma yu'khadhu minal ayah. Okey, yang pertama hurmatu al-furqah wal ikhtilaf
Okey, diharamkan berpecah dan berselisih. Okey. Yang kedua, wujub dzikru ni'ami li ajli syukrillah taala. Wajib kita menyebut nikmat-nikmat Allah untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Allah. Okey, dan yang ketiga, wujub at-tamassuk bid-din al-islami bisyiddah. Jelas. Okey, wajib berpegang dengan agama Islam dan dengan bisyiddah, dengan sekuat-kuatnya. Okey. Al-qiyamu ala syirki wal ma'asi wukufun ala syafirin jahannam. Syafiri jahannam. Maksudnya apa? Melakukan syirik dan maksiat boleh meletakkan kita ke lembah api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Okey, seterusnya at-tadribat. Okey, at-tadribat insya-Allah antum boleh buat ya. Okey, yang pertama ma'anil kalimat, ambil 3 makna kalimat ini, hafal. Syarah ayat ni tak perlu. Terus makna takwa, iaitu dari segi lughah dan istilah. Maksud bihablillah, ya, dan ma yu'khazu min tilkal ayah, antum ambil 2 saja, hafal 2 saja. Okey. Jadi yang perlu nombor 1, 3, 4 dan 5. Okey. Insya-Allah sebelum jawab pastikan antum hafal dulu, kemudian baru tulis sama ada dalam buku ataupun di dalam kertas. Okey, insya-Allah kita akan jumpa untuk tajuk yang seterusnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.